ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang saya hormati sekalian, yang dikasihi, yang dihormati dan yang dimuliakan, yang kata orang yang sentiasa berada di hati kita, tuan-tuan dan puan, setahun masuk 8 bulan dah, setahun 8 bulan kita bersiaran sampai teman-teman bersama dengan kita pagi, petang, siang dan malam, tuan-tuan dan puan. Pagi pukul 7 macam ini, malam pukul 9.15 malam ni. Jangan lupa malam ni, tuan-tuan dan puan, malam ni insya-Allah kita ada tetamu khas. Nama dia Ayahanda Cik Tun yang akan memberikan sedikit, tuan-tuan dan puan, macam mana latar belakang hijrah. Hidayah dan hijrah. Hidayah, hijrah dan hidayah dan hijrah. Tajuk malam ni Hidayah and Hijrah. Macam mana dapat hidayah dan sebagainya. Cantik, tuan-tuan. Ceritanya sangat-sangat menarik. Latar belakangnya sangat-sangat menarik, macam mana dia dapat hidayah, apa dia sebelum mendapat hidayah dan sebagainya.
Dan macam mana jangkitan hidayah ini berlaku pada keluarga-keluarganya, terdekatnya, kepada anak-anaknya, kepada isterinya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang kita akan bincang bersama-sama dengan Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia yang mengulas, tuan-tuan dan puan, beberapa aspek yang akan timbulkan oleh Ayahanda Cik Tun pada malam ini, insya-Allah. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan, 9.15. Menarik, sangat-sangat menarik malam ni, tuan-tuan dan puan. Mungkin sebahagian daripada kita berlatar belakangkan seperti Ayahanda Cik Tun. Mungkin anak-anak kita mempunyai iras-iras kehidupan Cik Tun. Mungkin kita sendiri pun pernah satu ketika dulu memang berlatar belakangkan seperti mana Cik Tun yang akan menerangkan kepada kita pada malam ini, insya-Allah. Dan macam mana dapat hidayah? Apa yang menjadi penyebabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati mereka kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hijrah dan hidayah. Hidayah dan hijrah, insya-Allah malam ini. Jadi pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita sepatutnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Imam Ernie Senegal. Sebentar lagi saya rasa dia muncul, tuan-tuan, biasanya begitulah, dia muncul sebentar lagi. Mungkin kadang-kadang ada masalah di tempat beliau itu, masalah internet dan sebagainya. Saya harap sejak kita bersiaran ni, mungkin ada beberapa ketika saja dulu yang ada masalah internet. Selepas itu, alhamdulillah, masalah itu diselesaikan. Allah menyelesaikan masalah itu untuk kita bersiaran secara langsung ini, tuan-tuan dan puan, dengan tanpa gangguan teknikal seperti mana yang biasa kita hadapi, insya-Allah. Tuan-tuan, tadi saya membacakan sepotong ayat daripada surah Al-Mu'minun, ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka menjauhkan diri daripada segala perbuatan yang sia-sia. Menjauhkan diri segala perkara yang sia-sia. Tuan-tuan, kita lagi dalam 10 hari saja lagi agaknya menyambut datangnya 1 Muharram tahun baru 1443 Hijriah. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan minta dipanjangkan umur, saya dipanjangkan umur 10 hari lagi. Kita akan melangkah ke tahun 1443. Sekarang tahun 1442 Hijrah, kita pergi pada 1443. Biasanya cuti, tuan-tuan. 1 Muharram itu Malaysia bercuti sebenarnya, meraihkan kedatangan tahun Islam, tahun Hijriah, tahun 1443. Jadi antaranya, tuan-tuan dan puan, saya sudah merakamkan beberapa video ringkas 3 minit yang diisi dalam TikTok dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Video ini namanya Azam 1443 Hijrah. Azam 1443 Hijrah. Apa azam kita? Banyak azam, tuan-tuan, banyak azam. Kita dah rakamkan 6 azam setakat ini, dan saya akan terus merakamkannya, insya-Allah. Target kita ialah 20 azam, tuan-tuan. 20 azam baru menjelang tahun baru ini untuk menjadikan diri kita, insya-Allah, manusia yang lebih baik, ayah yang lebih baik, suami yang lebih baik, ahli keluarga yang lebih baik, anggota jiran tetangga yang lebih baik, anggota jemaah masjid dan surau yang lebih baik, orang yang menuntut ilmu yang lebih baik, dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ini target kita untuk 1443 Hijriah ini. Jadi kita mintalah para pendengar, para penonton yang hormat sekalian ni, mari kita sama-sama berjanji pada Allah. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau tidak ada azam ini matlamat. Azam ini apa yang nak dicapai. Azam ini adalah objektif. Azam ini adalah satu goals dalam kehidupan kita yang mesti diletakkan, tuan-tuan dan puan. Jadi kita tahu apa nak buat. Dalam bulan yang pertama, capai tak azam. Dalam bulan yang kedua, 12 bulan. Dalam 12 bulan, dalam tahun Hijriah kita ni, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sampailah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. Sampailah Abi bertukar pula 1444 Hijriah. Tuan-tuan, kita nak tengok di mana kita. Di mana kita dari segi ilmu Islam. Di mana kita dari segi amalan Islam. Di mana kita dari segi ibadah. Di mana kita dari segi salat. Di mana kita dari segi puasa. Di mana kita dari segi membaca Al-Quran dan menghayati Al-Quran. Di mana kita dari segi mengkhidmati ahli keluarga kita, terutama ibu dan ayah yang disayang, yang dicinta. Di mana kita atas hubungan kita yang lebih penting daripada itu. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul. Tuan-tuan, pagi tadi selepas subuh dalam keluarga kita, bersubuh tadi berjemaah dengan keluarga kita, tuan-tuan, menantu dengan anak dan sebagainya. Tuan-tuan, insya-Allah, habis saja tadi kita berdoa. Lepas kita berdoa, kita baca tadi 4 potong hadis kita baca tadi.
Hadis antaranya tuan-tuan dan puan yang saya diberikan kesempatan mengulas dalam masa 5-6 minit saja tadi. Kita punya tazkirah pagi tak lebih daripada 10 minit tuan-tuan. Pendek-pendek aja. Kita baca hadis saja kan ya. Jadi tadi menyebutkan kalau misalnya di antara kita ni berhimpun ya, dan tuan-tuan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang dan dalam majlis itu, dalam perbincangan itu tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nabinya. Tidak ada majlis yang dikaitkan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu menyebutkan kita duduk dalam majlis yang penuh dengan bangkai-bangkai. Dia kata bangkai keldai, tuan-tuan. Bangkai-bangkai yang bau busuk. Perkataan-perkataannya adalah merupakan ulat-ulat daripada bangkai itu. Kalau misalnya apa yang kita cakap, apa yang kita cerita, duduk kadang-kadang berjam-jam ya, minum kopi, makan biskut keras tu tuan-tuan, cicah dengan kopi, gelak-gelak, ketawa-ketawa tuan-tuan, dan ada di antaranya dalam gelak ketawa, berjam-jam duduk, borak-borak kosong itu, sampai tinggal salat tuan-tuan. Salat pun tinggal. Macam mana? Tadi yang disebut tuan-tuan dan puan, bau macam keldai, bangkai keldai ni tak sebut salat. Tak sebut tinggalkan salat. Bayangkan kalau kita duduk dalam majlis lagha. Padahal disebut wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauhkan diri mereka daripada kumpulan yang lagha. Menjauhkan diri tuan-tuan daripada kumpulan yang lagha. Itu sifat orang mukmin. Itu sifat orang mukmin. Malam tadi tuan-tuan ingat yang dibaca oleh Ustazah Muzayyana Abdullah membacakan 13 sifat tuan-tuan. Sampailah yang kita dianugerahkan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut peraturannya, ikut cara hidupnya, ikut cara kita mengendalikan majlis-majlis kita dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan, Allah sediakan kita surga Firdaus. Dan kita kekal di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi apa yang kita nak buat menjelang tahun baru ni, tuan-tuan? Tahun baru 1443 Hijrah ni, kalau boleh salah satu sifat yang ada kepada kita yang kita mesti gugurkan segera ialah sifat lagha. Lagha artinya sia-sia. Duduk dalam majlis sia-sia, cakap yang sia-sia, mendengar yang sia-sia, memandang yang sia-sia. Tuan-tuan, kita sama-sama tokok tambah yang sia-sia, gelak-gelak yang sia-sia, ketawa-ketawa berdekah-dekah yang sia-sia. Tuan-tuan dan puan. Hingga kesia-siaan ini kadang-kadang mengorbankan solat. Solat yang banyak terkorban ialah solat asar. Solat yang banyak terkorban ialah solat maghrib. Tuan-tuan dan puan. Solat yang banyak terkorban ialah solat subuh. Inilah dia. Jadi macam mana tuan-tuan? Tadi hadis itu menyebutkan duduk dalam majlis yang tidak menyebut nama Allah, tidak membesarkan Allah, tidak memberi selawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti duduk di depan kita, di belakang kita, kiri kanan kita bangkai-bangkai, bangkai keldai. Tuan-tuan. Bangkai yang busuk. Jadi, hendakkah tuan-tuan hidup dengan bangkai? Hendakkah tuan-tuan meneruskan kehidupan dengan bangkai? Hendakkah tuan-tuan, hendakkan anak-anak kita dibesarkan dalam suasana bangkai? Hendakkan isteri dan anak-anak kita pun, tuan-tuan, menjalani kehidupan dia dalam suasana kebangkaian itu. Bangkai itu. Inilah yang kita kena fikirkan menjelang 1443 Hijrah ini. Jadi, saudara yang saya muliakan sekalian, insya-Allah, mudah-mudahan itu satu sentuhan yang dapat sempat yang kita tengok, tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi agaknya, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa dia kata dia? Antara kecantikan dan keelokan Islam. Antara kecantikan dan keelokan Islam, seseorang ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Apa dia kata tuan-tuan? Antara kecantikan Islam, antara kebauan yang harumnya Islam itu, antara kehebatan Islam itu ialah penganutnya orang-orang Islam tidak melibatkan diri mereka dalam perkara yang sia-sia. Itu yang cantiknya Islam. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita misalnya kita tidak menjauhkan sifat yang sia-sia ini tuan-tuan, maka tak nampak cantiknya Islam dalam hidup kita. Tak nampak cantiknya Islam dalam keluarga kita. Tak nampak cantiknya Islam dalam masyarakat kita. Akhirnya, yang paling penting, tak nampak cantiknya Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita. Para penonton yang hormati sekalian, kita pagi ini sementara nak menunggu
Ustaz Ernest Senegal, ya, imam, ya, yang biasa bersama dengan kita, nak bercerita tuan-tuan, hidup berpaksikan syariat. Hidup berpaksikan syariat. Tapi salah satu daripada yang tuan-tuan dan puan, hidup berpaksikan syariat, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tidak mengizinkan kita lagu-lagu. Lagu, tuan-tuan. Lagu artinya sia-sia. Hidup yang sia-sia. Pagi yang sia-sia. Macam mana pagi yang sia-sia? Tuan-tuan ambil pagi ni. Pagi yang sia-sia. Sekarang jam saya menunjukkan pukul 7.14. Kok tak bangun lagi? Sia-sia, tuan-tuan. Peluk bantal, sia-sia. Peluk bantal peluk, sia-sia. Atas tilam yang empuk, sia-sia. Tak bangun pagi, tuan-tuan. Ya Allah, tak bangun pagi lagi. Tak bersolat lagi. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Dan disebutkan, tuan-tuan, penghapus dosa. Al-Jum'atu wal-Jum'ah. Al-Jum'atu wal-Jum'ah. Antara solat Jumaat, antara solat Jumaat dengan solat Jumaat. Seminggu, tuan-tuan dan puan. Penghapus dosa kita. Tuan-tuan. Dia kata as-salatul khams, tuan-tuan. Salat 5 waktu itu penghapus dosa. Saya dah ulang banyak kali juga ni, tetapi saya nak ulang juga ni pada pagi ni. Pagi Jumaat yang mulia ni, tuan. Antara salat 5 waktu itu antaranya penghapus dosa. Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa. Apa lagi? Ramadan ila Ramadan. Antara satu Ramadan kepada satu Ramadan. Penghapus dosa, tuan-tuan dan puan. Kita ambil hari Jumaat hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari ini. Hari Jumaat ni penghulu segala hari. Tak ada lagi. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, hebatnya hari Jumaat ni, tuan-tuan. Hebatnya hari Jumaat ni lebih hebat daripada Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hari Jumaat yang berlaku setiap minggu ni lebih hebat daripada Aidil Fitri dan Aidil Adha. Tuan-tuan cuba bayangkan, ya. Kalau misalnya kita ni lebih hebat daripada Aidil Fitri dan Aidil Adha, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana hari Jumaat ini. Dan begitu hebatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak bangun lagi kita. Pukul 7.16 sekarang ni tak bangun lagi anak kita. Dan kalau misalnya kita tidak bernasib baik, tak bangun lagi isteri kita, tak bangun lagi suami kita. Hari Jumaat, penghulu segala hari, ibu segala hari. Tuan-tuan dan puan, yang doa dimakbulkan. Yang malaikat-malaikat diturunkan pada pagi-pagi menambut orang yang datang meraihkan pagi Jumaat ini dengan salat subuh Jumaat, salat sunnah subuh pagi Jumaat. Dengan salat Jumaat. Tadi mungkin rakaat yang pertama dibacakan, tuan-tuan, surah Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat yang kedua tadi dibacakan surah Al-Insan. Allah, tuan-tuan. Dan dalam surah Alif Lam Mim Sajdah, tuan-tuan dan puan, ya, ada disebutkan walau tara izil mujrimuna nakissu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang banyak dosa kepada Allah, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dalam hidupnya ini, mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan menundukkan kepala dan hina dina, menundukkan kepala hina dina. Walau tara idzil mujrimuna nakisur ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan kepalanya hina dina. Apa mereka kata? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah lihat. Orang yang diseksa. Di mana tempatnya? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar, tuan-tuan. Ada orang yang peluhnya sampai buku lali. Ada orang peluhnya sampai lutut. Ada orang peluhnya sampai pinggang. Ada orang peluhnya sampai bahu. Ada orang peluhnya mengatasi kepalanya. Dan ada orang yang memekik melulung berenang dalam lautan peluh di padang mahsyar nanti. Janganlah kita yang berenang di lautan peluh. Janganlah isteri kita yang berenang di lautan peluh. Janganlah anak-anak kita, tuan-tuan, yang kita sayang, kita kasih, kita cinta anak kita, berenang di lautan peluh dan tak ada tangan yang dapat menyelamatkan. Tak ada kaki yang dapat pergi menyelamatkan. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada tali untuk menyelamatkan. Tak ada semuanya. Masing-masing dengan diri masing-masing. Masing-masing dengan amal masing-masing bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, antara amalan-amalan yang menyebabkan kita, tuan-tuan, kita menyebabkan peluhnya sampai kat buku lali, sampai dekat perut, sampai dekat pinggang, ialah antaranya yang sia-sia tadi, tuan-tuan. Kita amalkan sia-sia, pagi-pagi sia-sia. Bayangkan, tuan-tuan. Bayangkan matahari pagi ni. Disebutkan matahari pagi ni, tuan-tuan, matahari pagi ni disebutkan pancaran matahari, sinar matahari ini antara sinar yang menembusi pokok-pokok,
yang menembusi daun-daun, yang menembusi bukit dan gunung, yang menembusi lurah, yang menembusi laut, yang menembusi tasik, yang menembusi sungai itu. Semuanya membawa salah satu daripada yang dibawa oleh cahaya itu ialah cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ya, pagi ni ya, ada special vitamin kepada matahari, ya. Vitamin D ke, vitamin C ke, vitamin E ke. Ada tuan-tuan. Apa itu vitamin apa tuan-tuan? Itu vitamin untuk menyegarkan pagi-pagi kita. Macam mana kesegaran? Okey, physically kita segar, fisiologi kita segar. Tapi kalau hatinya melentuk, kalau jiwanya suram, pasal apa? Pasal kita tidak ambil daya usaha, daya utama untuk menceriakan jiwa hati kita di pagi ini. Macam mana menceriakan di sisi Allah? Selain daripada tuan-tuan pergi jogging and brisk walking dan sebagainya. Pagi-pagi ini tuan-tuan diizinkan agaknya. Mungkin di keliling rumah kita ataupun di kawasan rumah kita tuan-tuan dan puan yang tidak melibatkan ramai sangat orang, agaknya diizinkan kita untuk tuan-tuan buat brisk walking. Kita jalan cepat sikit, laju sikit untuk menggunakan peluh pagi ini. Itu satu exercise. Tapi kalau kita bangun-bangun terus pergi brisk walking, terus pergi buat jogging, terus pergi buat exercise, tapi exercise hati tak ada tuan-tuan pagi ini. Exercise jiwa tidak ada pagi ini. Exercise dalaman tidak ada pada pagi ini. Exercise membesarkan Allah tidak ada pada pagi ini. Exercise memuliakan Nabi Muhammad SAW tak ada di pagi ini. Exercise rukuk dan sujud tak ada di pagi ini. Exercise tuan-tuan iktidal tak ada di pagi ini. Exercise duduk di antara dua sujud tidak ada di pagi ini. Exercise duduk tahiyat akhir tak ada di pagi ini. Exercise untuk memberi salam sebelah kanan, salam sebelah kiri tak ada di pagi ini. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Tuan-tuan jawab dan saya pun menjawab, tuan-tuan pun menjawab. Macam mana tuan-tuan? Inilah tuan-tuan kehidupan yang mesti dirubah menjelang 1443 Hijriah ini, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, saksikan dalam TikTok tuan-tuan dan puan, saya akan buat sekurang-kurangnya 20 siri tuan-tuan. Sikit je 3 minit. TikTok ni tuan-tuan, you must present not more than 3 minutes. Not more than 3 minutes. Dalam 3 minit tu sebenarnya banyak yang boleh dibincangkan. Kalau kita pandai jaga waktu, kalau kita pandai jaga konten, kalau kita pandai jaga buat presentationnya, 3 minit tu sudah mencukupi untuk cover sesuatu tajuk yang boleh kita bincangkan dalam masa 3 minit. Tuan-tuan saksikan TikTok tuan-tuan. Kami ada Yayasan Sabaha, ada di bawah Anjung Husnul Khatimah, kita punya akaun TikTok kita tuan-tuan. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok insya-Allah 3 minit aja. Saya akan mengulas kemungkinan ada 20 tuan-tuan. Satu hari satu agak. Satu hari satu, 7 hari ada 7. Satu hari satu. Satu hari ada satu segmen. 3 minit. Saksikanlah tuan-tuan, saksikanlah. Ini pun penampilan sulung kita dalam TikTok insya-Allah akan berterusan tuan-tuan untuk anak-anak yang berumur katakanlah 15 tahun. Yang TikTok ni biasanya sampailah umur 30-an begitu tuan-tuan dan puan. Orang tua-tua sangat pun jarang TikTok ni. Orang tua-tua ni pergi kepada YouTube dan sebagainya. Anak muda suka kepada TikTok, satu lagi mereka suka pada Instagram, IG. Kepada yang lebih dewasa tu, of course, mereka menggunakan Facebook. Macam yang kita sedang bersiaran melalui Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, itulah medium yang kita gunakan untuk bersiaran. Pagi pukul 7 dan malam pukul 9.15 malam. Balik tadi tuan-tuan dan puan. Balik 1443 Hijriah. Dan kita nak bagi makna. Kita nak bagi makna kepada 1443 Hijriah ini. Makna yang macam mana tuan-tuan? Makna macam mana? Makna yang kita nak bagi, warna yang kita nak bagi, sejarah baru yang kita nak bagi pada diri kita ialah sejarah menjadi insan Muslim yang lebih baik. Insan mukmin yang lebih baik. Insan bertakwa yang lebih baik. Supaya tuan-tuan dan saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi insan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Tuan-tuan hendaklah kamu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hendaklah kamu sentiasa meningkatkan rasa takwa, sayang, kasih, cinta kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
jangan kamu mati. Jangan kamu mati. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kamu dimatikan sebagai seorang muslim. Tuan-tuan ya, kita tadi tuan-tuan dengan lara tadi. Lara bukan sifat seorang muslim. Lara bukan sifat seorang mukmin. Lara bukan sifat seorang yang muttaqin. Lara bukan sifat seorang yang muhsinin. Apa arti muslim? Islam. Apa arti mukmin? Beriman. Apa arti muttaqin? Orang yang bertakwa. Muhsinin, orang yang diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan ihsan, mendidik anak dengan ihsan, mendidik isteri dengan ihsan. Keluarganya tuan-tuan berkembang dengan ihsan. Keluarganya tuan-tuan diberikan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rezekinya berterusan berpanjangan sentiasa meningkat. Ihsan. Kasih sayang dalam keluarga, ihsan. Sayang mak dan sayang ayah. Cium mak, cium ayah. Dakap mak, dakap ayah. Junjung mak, junjung ayah. Sayang mak, sayang ayah. Cinta mak, cinta ayah. Hormati mak, hormati ayah. Khidmati mak, khidmati ayah. Itulah tuan-tuan ciri-ciri ihsan. Sayang kita kepada umat. Sayang kepada jiran, tetangga dan sahabat andai. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah sayang tuan-tuan sekarang ni untuk 1443 Hijrah ni, tuan-tuan dan saya kena define balik. Apa dia sayang sebenarnya? InsyaAllah, sayang tuan-tuan dan puan ialah dalam konteks tidak mensia-siakan kehidupan kita ini. Sayang mulai daripada hari ini, mulai daripada minggu ini, mulai bulan ini, sayang has got to be redefined supaya dia menepati kehendak kita tidak sia-siakan sayang itu. Apa sayang yang tidak disia-siakan? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Sayang kepada Allah. Tak sia-sia sayang kepada Allah, tuan-tuan. Tak sia-sia. Apa lagi? Sayang kepada Rasul. Tak sia-sia, tuan-tuan, sayang kepada Rasul. Apa lagi? Sayang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia melangkah untuk berjihad. Melangkah mencari ilmu adalah sebahagian daripada jihad. Melangkah untuk menghormati mak dan ayah sebahagian daripada jihad. Melangkah untuk mencari rezeki, bawa pulang rezeki yang halal adalah sebahagian daripada jihad. Melangkah keluar rumah tuan-tuan dan puan untuk membantu orang fakir miskin adalah sebahagian daripada jihad. Semalam petang tuan-tuan, kemarin saya berada di rumah prihatin. Di Jalan Pahang sana tuan-tuan dan puan, ada hotel yang besar. I think 4-star hotel atau 5-star hotel, Grand Seasons. For some reason, tuan-tuan dan puan, dia dah close shop dah. Dia tak dapat berfungsi lagi, dah 2 tahun tak dapat berfungsi dan telah digunakan, dibenarkan, diizinkan digunakan untuk di-convert menjadi namanya Rumah Prihatin. Rumah Prihatin ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah di bawah Yayasan Bandaraya Kuala Lumpur. Tujuannya adalah untuk memberikan khidmat kepada teman-teman golongan geladangan dan orang-orang miskin yang tinggal di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan, untuk dibantu mereka. Dalamnya saya tengok ada mental health, ada pakar-pakar tentang mental health, psychologist tentang mental health, counselors tentang mental health. Allah tuan-tuan, dalam keadaan COVID-19 ini macam-macam penyakit jiwa tuan-tuan. Macam-macam penyakit mental. Saya perhatikan semalam, saya pergi ke tempat itu, tuan-tuan. Dan dia bawa melawat daripada satu tempat ke satu tempat, satu section ke satu section. Antaranya, mental health. Dia bantu mereka untuk memberikan counselling kepada juga masalah yang dihadapi, terutama masalah yang berkaitan dengan COVID, kehidupan bersama dengan COVID-19 ini, tuan-tuan. Masalah hilang pekerjaan, masalah tak ada bekerja lagi, masalah duduk rumah, masalah tak tahu apa nak dibuat rumah. Tuan-tuan cuba bayangkan 24 duduk di rumah tak tahu apa nak buat. Ramai tuan-tuan memberitahu, boring doktor, boring. Kan ada kawan dekat rumah selain daripada kawan manusia. Quran itu kawan kita. Boring ke baca Quran, tuan-tuan? Mungkinlah boring ke baca Quran. Boring ke baca Fatihah. Tuan-tuan telah membaca Fatihah daripada mula sembahyang umur 5-6 tahun ni sampai sekarang ni. Tuan-tuan ada boring satu hari 17 kali kita baca Fatihah? Minimum. Mana boleh boring? Kata-kata Allah mana boleh boring? Kata-kata yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 6,666 ayat, 6,236 ayat, to be exact, tuan-tuan dan puan,
114 surah, 30 juzuk. Masya Allah. Mana boleh boring? Bukan cerita manusia, bukan novel manusia, bukan jalan cerita manusia, bukan narration daripada manusia, bukan bikinan manusia. Allah, kalamullah, kata-kata Allah, perkataan-perkataan Allah. Mana mungkin boring? Bayang tuan-tuan, boleh dilagukan dengan berbagai-bagai jenis teranum ada tuan-tuan. Apa boleh dilagukan? Masya Allah. Tuan-tuan boleh dengar memang menangis menitis air mata tuan-tuan. Anak-anak kecil, tuan-tuan tengok dalam Facebook banyak, dalam Instagram pun banyak. Mungkin dalam TikTok pun ada tuan-tuan. Anak-anak kita melagukan Al-Quran. Sayu tuan-tuan, sayu. Kita sayu. Kita tak faham maknanya, tapi kesayuan tembus kepada jiwa kita. Kita tak faham. Kita tak faham apa intinya. Tapi kesatuannya merangkak dalam jiwa, dalam hati-hati kita. Ketuk jiwa-jiwa kita tuan-tuan. Ketuk jiwa-jiwa kita. Itu Al-Quran. Takkan kita boleh hidup tuan-tuan. Boleh boring. Nah, ada Al-Quran dalam rumah. Nah, tuan-tuan, Al-Quran. Padahal, tuan-tuan, hadis Muhammad SAW menyebutkan, memandang mashaf. Mashaf artinya Quran tu. The physical Quran tu. The printed physical Quran itu. Memandangnya pun ibadah. Boring ke kita memandang Al-Quran? Memandang wajah ibu dan ayah itu ibadah. Boring ke kita memandang wajah ibu dan ayah? Kalau tuan-tuan memandang ibu dan ayah ni boring, tuan-tuan dan puan, tanda-tanda tuan-tuan dan puan menjadi anak derhaka. Tempat tuan-tuan nanti di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh boring tengok wajah mak, tuan-tuan? Mana boring tengok wajah ayah? Kita boleh bergurau dengan mak, bergurau dengan ayah, tuan-tuan. Kita boleh. Alhamdulillah. Bergurau setakat, tuan-tuan, kita mengusik-ngusik ada kaitannya dengan kesayangan dan kecintaan. Gurau-gurauan dengan mak dan ayah yang dijalin dengan tali kecintaan. Gurauan dengan ibu dan ayah yang dijalin dengan tali kemesraan. Mesra antara ibu dan ayah. Dan ini yang kita kena lakukan. Mana boleh boring? Macam mana tuan-tuan? Tolong isteri kita masak di dapur. Allah tolong masak. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, minum petang. Mana boleh boring? Tuan-tuan buka buku resepi. Hari ni kita nak masak apa? Hari ni kita nak masak Mexican, tuan-tuan. Kita nak masak Mexican. Macam mana kita nak masak Mexican? Ayam atau daging dan masak masakan Mexican yang menjadi makanan tradisi kepada orang Mexican. Buka resepi. Mana boleh boring? Tak boleh boring. Kita nak buat satu kuih, tuan-tuan. Kuih tart. Tapi yang dibuat di Perancis sana. Ada juga kuih tart di Perancis. Macam mana kita, satu dunia menyebutkan kuih tart di Perancis. Minum kopi, makan kuih tart. Minum kopi, mana kuih tart. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok di kafe-kafe yang kebanyakan di luar, tuan-tuan ya. Di luar macam tu, di ruang lega di luar tu. Kalau tuan-tuan pergi Paris, tuan-tuan dan puan, atau tuan-tuan pergi Amerika, di New Orleans namanya, tuan-tuan akan dapat banyak tempat-tempat minum macam ini, tuan-tuan. Makan kadang-kadang kuih yang fresh yang keluar daripada oven, tuan-tuan. Dan minum kopi pekat itu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, mana ada boring? Salat. 1 hari 5 waktu salat. Tapi kalau misalnya salat hanya 1 minit, 2 minit saja, salat zuhur 1 minit, 2 minit, memang boring. Tapi kalau salat subuh itu, atau salat zuhur, atau salat asar, salat maghrib, salat isyak, tuan-tuan salat dengan penuh perhatian. Tuan-tuan salat dengan penuh jiwa raga. Tuan-tuan salat dengan penuh kepahaman. Tuan-tuan salat penuh dengan ilmu. Tuan-tuan salat penuh dengan kehusyukan. Allah. 10 minit tak cukup, 15 minit tak cukup. Zikir lagi selepas itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allah, 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 Allah. Mana nak boring, tuan-tuan? There are a lot of people telling me on the phone, mengatakan boring lah doktor, boring. Boring. Saya nak ziarah doktor pun tak boleh, doktor nak ziarah saya pun tak boleh. Takkan nak pandang muka isteri 24 jam. Takkan nak pandang muka cucu 24 jam. Takkan nak pandang muka anak 24 jam di rumah ni. Di rumah sebesar kotak ni. Saudara-saudara, orang Islam ni tak ada. Apa lagi? Tadi sebut. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Berjihad di jalan Allah. Ya Allah. Boring ke kita nak berjihad, tuan-tuan dan puan? Meletakkan satu asas untuk 1443 Hijrah ini. Aku nak keluarga aku menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin.
Besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok. Aku nak jadikan keluarga aku. Boring ke tuan-tuan dia? Boring ke nak rancang tu? Boring ke nak menukarkan perancangan kita tuan-tuan? Perancangan kita dah ada tu. On the drawing board tuan-tuan. On the drawing board dah ada dah. Perancangan kita apa nak buat. Month 1, month 2, month 3, month 4. Month 1 dimulakan dengan Muharram. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, seterusnya. Mana ada boleh boring tuan-tuan dan puan ni. Mana ada boleh lesu, boleh layu. Mana ada boleh rasanya hidup di rumah ni macam kita tak tahu tu, kepanasan hidup di rumah kita. Mana boleh ada kepanasan? Adakah Quran membaca Quran itu sejuk? Patutnya sejuknya hati, bukannya panasnya hati. Merenung wajah ibu, patutnya qurrata ayun, qurrata ayun. Wajah ibu menyejukkan pandangan, wajah ayah menyejukkan pandangan. Pandang cucu, cucu menyejukkan pandangan. Pandang menantu, menantu menyejukkan pandangan. Macam mana doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Wahai Allah, lebih kurangnya jadikanlah anggota keluargaku ini, pendeknya, qurrata ayun, menjadi penyejuk mata. Mana ada boring tuan-tuan? Nak menjadikan isteri kita penyejuk mata, nak dididik isteri kita ni. Dah kahwin 15 tahun, nak dididik dia tuan-tuan. Supaya kita menjadi penyejuk mata, isteri kita menjadi penyejuk mata. Anak kita yang 5 orang ni, nak dididik tuan-tuan, dididik. Macam mana anak-anak ni tuan-tuan menjadi penyejuk mata kita. Nampak kelibatnya, tuan-tuan, kelibatnya je dah menyejukkan mata. Merenung kita menyejukkan mata. Duduk di depan kita menyejukkan mata. Cara anak kita bercakap kita sebagai ibu dan ayahnya menyejukkan mata. Perkataan-perkataan yang dipilihnya menyejukkan mata. Hormatnya kepada kita menyejukkan mata. Salamnya kepada kita, cium tangan kita menyejukkan mata. Dipeluknya kita menyejukkan mata. Allah, tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam program Summer Camp kita tuan-tuan yang saya dah buat 25-35 tahun yang lalu tuan-tuan. 1.2 juta manusia telah hadir dalam Summer Camp saya. Tuan-tuan dan puan. Antaranya kita ajar 5 perkara. Untuk ibu dan ayah, kakak dan abang. Apa kita buat? Untuk ibu, salam ibu. Cium tangan ibu. Dakap tubuh sebelah kanannya. Dakap tubuh sebelah kirinya. Cium dahinya. Bisik di telinganya. Saya sayang ibu. I love you mama. I love you mama. I love you papa. I love you dad. Bisikkan. Inilah ibu saya. Saya duduk dalam perutnya 9 bulan 10 hari. Bagi tahu ibu. Saya duduk dalam perut ibu 9 bulan 10 hari. Waktu ibu melahirkan saya, masuk meneran kali akhir, nyawa ibu berada di hujung-hujung rambut ibu. Punya sakitnya untuk mengeluarkan seorang insan kerdil dalam bentuk anak yang baru keluar dari perut ibu, namanya Hasan Ali. Tuan, melempahlah darah, tumpah darah. Memecahkan, membesarkan Allah dengan penyakitnya. Saya tuan-tuan penyakit selsema daripada kecil-kecil, selsema tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Dan saya isap susu mak saya, dikatakan sampai umur 4 tahun saya menyusu lagi tuan-tuan dan puan. Bukan ada susunya, saja je. Tak tahulah apa penyakit yang datang, tuan-tuan tak boleh bergegang dengan mak. Itu saya. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, inilah dia. Takkan saya nak mendahaka kepada mak, nak mendahaka kepada ayah. Kedua-duanya telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala belasan tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itulah doa kita. Okey, sebagai anak untuk 1443 Hijriah ini, tuan-tuan dan puan, untuk memulakan satu kehidupan baru supaya tidak sia-sia, tuan-tuan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan kerja yang sia-sia, meninggalkan perkataan yang sia-sia, meninggalkan perhimpunan yang sia-sia, meninggalkan perbincangan yang sia-sia, meninggalkan borak-borak kosong yang sia-sia, meninggalkan santai-santai yang sia-sia. Itu. Jadi menghormati mak dan ayah tidak sia-sia. Cium tangan mak dan ayah tidak sia-sia. Dakap mak, tangan mak, tubuh mak dan ayah tidak sia-sia. Membisikkan di telinga yang kita sayang kepada dia tidak sia-sia. Membangkitkan semangatnya tidak sia-sia. Mengkhidmati dia, tuan-tuan, secara detail kita mengkhidmati dia. Pakaiannya yang tua-tua tu kita tengok yang tak lebih daripada 1 hari, basuh. Kalau perlu tuan-tuan direndam dengan air panas, direndam dengan air panas. Tidak sia-sia. Salinkan pakaian hari-hari, pagi-pagi, petang salin. Salin yang baru, salin yang baru, salin yang baru. Diapers yang baru, diapers yang baru, diapers yang baru. Ini dia. Khidmat kepada ibu dan ayah.
Semuanya tuan-tuan. Kita kalau khidmat dengan ibu dan ayah macam itu, malaikat datang catat, Allah catat, pintu syurga terbuka, pintu syurga terbuka, pintu syurga dibuka. Pintu syurga sudah dibuka luas kerana khidmat kita kepada ibu dan ayah dan sebagainya. Jadi ini azam. Tuan-tuan tengoklah TikTok tuan-tuan ya. Tuan-tuan selepas ini pergi kepada TikTok, saya ada akaun TikTok sekarang ni tuan-tuan dan puan ya. Saya sudah merakamkan rasanya 10 dan saya akan mengakamkan lagi 10 lagi tuan-tuan dan puan ya. 20 tak cukup 20, mungkin 50 ya. 3 minit menyentuh persoalan azam 1443 Hijriah. Tajuk dia tuan-tuan, tajuk TikTok saya tu satu episod, satu slot itu tajuknya Azam 1443 Hijriah. Azam 1443 Hijriah. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan ya. Bukanlah kerana saya tu, tapi tuan-tuan tengoklah. Ada faedahnya kepada kita, ada faedahnya kepada keluarga, ada faedahnya kepada anak-anak, ada faedahnya kepada menantu, dan ada faedahnya kepada keseluruhan kehidupan kita. Untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Fadkhuli fi ibadi, masukkanlah dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah semuanya dalam syurga yang kusediakan untuk mereka, syurgaku. Allah tuan-tuan, inilah yang perlunya. Tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah rasanya mungkin ustaz tak muncul pagi ni tuan-tuan. Kita dah poster dah keluarkan, dia pun tahu mungkin ada halangan lah tuan-tuan. Saya rasa ada halangan. Ustaz ni very committed tuan-tuan, very committed. Saya nak ucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah. Semua ustaz, 100 lebih bilangannya. Dekat 160 orang tuan-tuan. Semuanya very committed. Bila saya call tuan-tuan, boleh tak? Jarang sangatlah kata tak boleh. Pukul 7 pagi boleh ustaz. Pukul 9.15 malam boleh ustaz. Ustazah, doktor, profesor, boleh tak profesor? Allah tuan-tuan, jarang, very rare. It is really a rarity. For those people, orang-orang yang intellectual, orang-orang yang educated, orang yang highly educated ini, tuan-tuan, Muslim yang baik ini mengatakan tidak boleh, saya ada itu, saya ada ini. Belum lagi tuan-tuan. Bukan cari. 1 tahun 8 bulan kita bersiaran. 1 tahun 8 bulan tuan-tuan. Dan, tuan-tuan. Dan, ini dan ni penting ni. Dan, wow, dan. Dan, Yayasan Sabaha tak pernah bayar walau 1 sen pun. Tak pernah bayar. Dalam keadaan tak pernah bayar pun, alhamdulillah, setengahnya dah setahun 8 bulan tu tuan-tuan, tak pernah tertinggal menyertai kita. Belum ada lagi yang saya nampak riak-riak dia, mereka tidak dapat menyertai kerana tidak dibayar. Belum ada lagi. Inilah keikhlasan ini, kejujuran ini. Sabaha ni tuan-tuan, Yayasan Sabaha ni adalah sebuah organisasi kebajikan. Kita bantu fakir miskin, kita bantu anak-anak yang keluar negara, yang tak ada duit nak beli tiket kapal terbang, yang sampai di tempat mereka tak ada duit lagi untuk kehidupan asas seminggu 2 minggu di tempat lain, di tempat orang, di tempat asing, tuan-tuan dan puan. Kita bantu. Tapi yang sekarang ni tuan-tuan, concentration kita, bantuan kita ialah untuk mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah di Bukit Ceraka di Shah Alam. Inilah yang kita nak buat, menelan belanja antara 15 ke 20 juta ringgit, tuan-tuan dan puan. Dan wangnya didapati daripada 7 sumber. Wakaf, zakat, infak, sedekah, amal jariah, fisabilillah, fidyah. Dan juga tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan duit namanya duit bunga yang tidak syar'i itu, tuan-tuan boleh bagikan kepada kita. Saya dah tanya ulama, boleh digunakan dalam pembinaan nanti. Kalau dalam proses pembinaan nanti, ada beberapa tempat bahagiannya tuan-tuan yang boleh digunakan untuk duit-duit yang tidak mengikuti kehendak syarak itu, tuan-tuan. InsyaAllah. Minta duit bunga daripada bank yang tuan-tuan tak ambil, bunga daripada KWSP agaknya yang tuan-tuan tidak ambil, guna bunga ataupun duit daripada dividen daripada profit yang tuan-tuan nampak tuan-tuan ada syubhahnya di situ, mungkinlah tuan-tuan boleh berikan kepada kami insya-Allah. Tidak ada masalah. Jadi itu tuan-tuan ya.
Dan kita ada sijil wakaf. More kita sijil wakaf tunai. More sijil wakaf tunai. Di screen sekarang tuan-tuan. Sijil wakaf tunai. RM10, RM50 dan RM100. Dengan sendirinya, tuan-tuan dapatkan sijil ini, dengan sendirinya, malaikat mencatat. Tuan-tuan, dicatat nama di syurga, di pintu syurga. Tuan-tuan bersama membangunkan komplek Anjung Sulul Khatimah. Satu-satunya komplek dalam dunia ni, komplek of that nature. Komplek, with that kind of objective, satu-satunya di dunia, tuan-tuan. Untuk membantu manusia menyediakan dirinya dari segi ilmu, dari segi amalan, dari segi kekuatan batiniah dan lahiriahnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan akan mati bila-bila. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tuan-tuan akan mati dan saya akan mati. Hukum adat mengatakan saya umur 73 masuk 74 ni saya pergi dulu. Tuan-tuan mungkin pergi kemudian, tapi tak tentu lagi, tuan-tuan. Dengan COVID-19-nya, dengan Delta-nya, dengan Alpha, Beta, dengan Lambda-nya. Ini variant-variant yang ada. Yang variant-variant ini very little, tuan-tuan. Very little. Dan boleh melibatkan, kita akan menjadi perished. Kita akan menjadi hancur, mati, tuan-tuan dan puan. Untuk, ialah, untuk kita bersama-sama beringat-ingat, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Jadi untuk itu persediaan itu mesti ada. Persediaan untuk mati mesti ada. Tak boleh tinggal semayang, tak boleh mati. Tak boleh, macam mana nak mati jumpa dengan Allah? Tak jaga semayang, macam mana nak jumpa dengan Allah? Tak baca Quran, macam mana nak jumpa Allah? Tak tahu nak baca Quran, umur dah 64 tahun, tak tahu baca Quran. Macam mana nak berjumpa dengan Allah? Tak semayang sunat lagi, umur dah 70 tahun, tak semayang sunat lagi. Qabliyah, ba'diyahnya. Tak semayang duha lagi, tuan-tuan dan puan. Tak semayang duha lagi. Macam mana, tuan-tuan? Umur 60, 70, 50 masih mudah meninggalkan solat, tuan-tuan. Pergi market, tinggallah solat. Pergi shopping, tinggallah solat. Pergi berkelah, tinggallah solat. Pergi makan malam, tinggallah solat. Meraihkan majlis-majlis keraian, tinggallah solat. Tetamu datang di rumah, dengar azan. Rumah kita dekat masjid, dengar azan. Tetamu tidak solat dan kita pun tidak solat. Tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita merasakan, itu privacy. Tetamu datang. Kebetulan tetamu tu abang ipar kita. Dan abang ipar ni ada kedudukan. Ada Tan Sri, ada Datuk dan sebagainya dalam masyarakat, tuan-tuan, dan disegani. Jadi kerana nak meraihkan dia hadir rumah kita ni, sampai kita nak raihkan tinggal semayang, tuan-tuan dan puan. Kita rasa segan silu nak membawa dia ke masjid yang tak berapa langkah daripada rumah kita. Akhirnya tinggal semayang. Dia yang tetamu pun tak semayang. Yang mentetamukan pun tidak semayang. Aduh, tuan-tuan, macam mana? Macam mana kehidupan kita 1443 Hijrah ni? Adakah kita nak teruskan kehidupan begini dengan tahun baru ni? Datang satu Muharram lebih kurang dalam 9-10 hari saja lagi, tuan-tuan. Adakah kita nak teruskan kehidupan yang sedemikian? Mati. Kita bertentangan dengan mati. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan walaupun satu saat. Jadi tuan-tuan, okey, yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan, buku-buku kita. Dapatkanlah buku ni, tuan-tuan. Saya masih lagi, tuan-tuan, masih lagi promosikan buku ni. Dah 2 tahun saya promosikan buku ni. 3 serangkai buku yang saya tulis. 3 serangkai buku ni. Dalam bentuk the physical printed form pun ada. Dalam bentuk e-book pun ada. Dapatkanlah, tuan-tuan. Bacalah, tuan-tuan. Buku-buku ini ketiga-tiganya memberikan kita persediaan secara detail apa nak buat. Bahkan dalam salah satu buku tu, tuan-tuan, ada rancangan pelaksanaan harian. Bangun pagi pukul 5 pagi, pukul 4.30 pagi, tahajud. Ada dalam tu. Macam mana sembahyang tahajud dia? Macam mana sembahyang taubatnya? Macam mana sembahyang hajatnya? Macam mana sembahyang witirnya? Allah. Apa doa-doanya? Doa tahajudnya apa? Allah, tuan-tuan. Detail ada, tuan-tuan. Buku yang ditulis untuk anak-anak namanya Khidmati Ayah Bunda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, ada 29 step, tak salah saya. Ada kematian saja berlaku, mak dan ayah meninggal dunia. Step 1 apa nak buat? Step 2 apa nak buat? It's all being listed down there. Listed out. Satu persatu.
If death is were to happen dalam rumah kita, ikut saja tuan-tuan. Pertama apa nak buat, kedua apa nak buat, ketiga apa nak buat. Ini langkah-langkahnya kita ambil tuan-tuan. Dan kita tulis langkah 1 dalam buku tu, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Mana nak dapat buku macam ni tuan-tuan dan puan? Saya tulis. Saya dah tulis 43 buku. I have written 43 books, 43 titles of books. Dan ini adalah yang terakhir 3 buku yang kita panggil 3 serangkai. Dapat kalau tuan-tuan bacalah tuan-tuan. Mesti ada dekat rumah. Buku ni mesti jadi reference di rumah. Buku ni mesti jadi reference di pejabat. Buku ni mesti jadi reference di surau-surau dan di masjid-masjid. Dapatkan 3 serangkai ni. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan beli buku ni, sebahagian besar daripada harga yang tuan-tuan bayar itu dimasukkan dalam tabung dana pembinaan Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang sedang saya usahakan ni. Duit jualan tu bukan untuk Hasan Ali saja, bukan untuk yayasan saja, tapi untuk membina kompleks Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan. Jadi buku-buku. Nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan dan puan ya. Semalam tadi kita cerita personality mukmin, kita cerita. Dan insya-Allah malam tadi baru episod yang pertama. Dia ada episod yang kedua, episod yang ketiga bersama dengan Dr. Izzuan Muhammad Yusof daripada JAKIM dan Ustazah Muzayyanah Hamdullah. Kita cerita tuan-tuan, masya-Allah. Kita cerita permulaannya, kita cerita siapa dia manusia mukmin. Siapa dia manusia mukmin? Ustazah Muzayyanah membacalah ayat daripada surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dibaca, diulas. Cantik ulasannya tuan-tuan. Dan disambut pula ulasan itu oleh Dr. Izzuan. Cantik. Dr. Izzuan ni penghafaz Al-Quran tuan-tuan. Hafaz Al-Quran ya. Tesisnya mengenai Al-Quran juga tuan-tuan. PhD tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Seronok kita, seronok. Jadi apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan ya. Malam tadi kita sebut masalah keluarga. Masalah tuan-tuan. Masalah tak semayang lagi. Masalah agama tak nampak di rumah lagi. Masalah Quran tak dibaca lagi. Masalah semayang berjamaah tak ditegakkan di rumah. Adik-beradik tak berteguran, suami isteri banyak bercakaran, tuan-tuan dan tuan. Mak mertua datang mengapi-ngapikan, berbagai-bagai tuan-tuan dan tuan. Rumah besar, kereta besar, semuanya. Rumah cantik, tuan-tuan. Furniture di-order daripada Itali dan sebagainya. Tuan-tuan tengok dapurnya saja, tengok hiasan dapurnya. Agak-agak tak tahulah berapa ratus ribu untuk dapur saja, tuan-tuan dan puan. Retaining wall-nya dikatakan dekat 500,000 retaining wall. Kita cuba bayangkan ya. Tapi roh tak ada, tuan-tuan. Retaining wall-nya, dinding penampan ni, punya cantik dinding penampan, punya kokoh. Tapi orang yang dalam rumah itu, ya, tuan-tuan, iman sangat rapuh, sembayangnya rapuh, amalannya rapuh, Qurannya rapuh, amal ma'ruf nahi mungkarnya rapuh, dakwahnya rapuh, hubungan keluarganya rapuh, silaturahimnya rapuh. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah azam kita untuk 1443. Jadi bagi keluarga yang menghadapi masalah seperti itu, call saya tuan-tuan, call saya terus. Kita ada satu unit di Yayasan Sabaha ni, kita ada satu unit namanya unit tuan-tuan, unit usrah keluarga. Unit usrah keluarga. Kita tubuhkan tuan-tuan dan puan, nak bantu keluarga-keluarga. Tuan-tuan call saya. Tuan-tuan call saya terus. Tuan-tuan tengok di skrin ada nombor telefon saya, telefon Nisa. Kalau tak dapat saya, Nisa, Puan Nisa. Tuan-tuan call dia. Untuk kita fixkan, tuan-tuan call saya bila-bila, dapatkan saya, kita bercakap tuan-tuan, macam mana nak buat. Apa yang yayasan boleh bantu? Percuma, tuan-tuan, percuma. Apa yayasan boleh bantu? Bila yayasan boleh bantu? Apa cara yayasan boleh bantu? Apa masalah keluarga? Macam mana Islam tidak bertapak dalam keluarga? Macam mana roh Islam tak ada dalam keluarga? Kenapa Al-Quran tidak dapat dibaca? Kenapa sembahyang Jumaat tak dapat ditegakkan? Kenapa pagi-pagi susah nak bangun sembahyang subuh? Jadi tuan-tuan, call saya. Call Nisa, call saya. InsyaAllah kita berbincang bagaimana cara nak buat. Kita boleh bantu. Dan hingga sekarang ni ramailah tuan-tuan yang dapat khidmat, tuan-tuan, yang keluarga-keluarga yang dapat khidmat daripada kami. Dan kebanyakannya mengucapkan syukur, sentuhan-sentuhan sikit pengalaman kami, sikit ilmu kami daripada barisan ustaz-ustaz yang ada bersama saya, tuan-tuan. Alhamdulillah telah menceriakan Islam dalam rumah-rumah dalam mana kita bersama-sama memberikan khidmat dakwah kita daripada Yayasan Sabaha ini. Tuan-tuan kontak saya. Kontak Anissa insya-Allah. Kemudian yang keempat tuan-tuan dan puan ya,
Yang keempat, saya harap kita punya webinar. Nah, webinar yang kedua. Webinar ni. Webinar yang pertama telah berlalu 26 bulan 6 dulu. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Webinar yang kedua ni lebih hebat lagi tuan-tuan. Apa tajuk dia? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Allah tuan-tuan, ikutilah tuan-tuan. Percuma. Dan kita hanya boleh menghadkan kepada 500 orang saja. Siapa yang dah berdaftar, percuma mendaftar, itu yang hanya dapat menonton. Yang tidak mendaftar, tidak dapat menonton, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ya. Tuan-tuan daftar, bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email, kalau ada, tak ada email, tak ada email, tak apa. Bagi alamat. Nama, telefon, email, alamat. Terus kepada saya, terus kepada Nisa. Kita daftar terus, tuan-tuan. Kita daftar terus. Cepat. First come, first serve. Because it is limited only to 500 participants. It is going to be online, live online. Yang daripada Sabah Sarawak pun tak payah datang Kuala Lumpur, daripada Badak Seri Begawan, daripada Brunei tak payah datang Kuala Lumpur, daripada Gelang, daripada tuan-tuan daripada mana, daripada Woodlands, daripada Tampines, tuan-tuan Singapura tak payah datang ke Kuala Lumpur. Telefon aja. Daripada dapur boleh mengikuti seminar, daripada kita gardening boleh ikut seminar, daripada rehat-rehat kita boleh ikut seminar, daripada sedang berborak dengan suami boleh ikut seminar, sebab handphone ada di tangan kita. Seminar mediumnya menggunakan handphone itu. Apa tuan-tuan, insya-Allah 28 bulan 8. Hari Sabtu 9.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. 9.30 pagi sampai pukul 12.30, 3 jam. Free tuan-tuan, 3 jam. Orang Singapura sudah mendaftar. Webinar yang pertama hari itu, tuan-tuan, ramai daripada Singapura, ada juga daripada Brunei dan sebagainya, tuan-tuan, ada daripada Indonesia dan ada daripada Batam dan daripada ada selatan Thailand, daripada Patani, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah yang sedang mengikuti program, yang akan mengikuti program kita. Webinar 2, tajuknya Webinar 2. Apa tajuknya? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Yang kelima tuan-tuan, yang kelima ialah Instagram kita. Kita punya Telegram kita. Saudara, saya nak cerita sikit je. Saya ulang ni. Ini ulang kali yang ketiga saya ulang. Tapi tak apa ya. Dalam yang 2 hari yang lepas tuan-tuan, kita punya hari-hari punya update. Hari-hari kita punya update dalam kita punya Telegram tuan-tuan. Ayat Quran yang baru, hadis yang baru, ulasan ulama yang baru, kata-kata hikmat yang baru, kata-kata merancang yang baru, video-video pendek 2 minit, 3 minit, 4 minit yang baru. Dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Tuan-tuan dan puan, doa-doa yang baru, wirid-wirid yang baru, cara hidup-hidup dengan keluarga yang baru, teknik-teknik yang baru, tips-tips yang baru. Allah tuan-tuan, semuanya dikumpulkan dalam kita punya Telegram. Tuan-tuan pergilah kepada Telegram kita, join Telegram kita. Apa nama Telegram kita tuan-tuan? Dia punya link dia, Anjung Husnul Khatimah. What you need to do is just download the application namanya Telegram into your phone. Selepas itu tuan-tuan, you go to the link. Linknya ialah Anjung Husnul Khatimah. Mudah tuan-tuan, mudah. Kalau misalnya tuan-tuan tak fasih, get your children to do it for you, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian kita harap tuan-tuan, saya nak ceritakan salah satu hadis dalam 2 hari yang lepas. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj tuan-tuan, Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril alaihissalam. Berjumpa dengan malaikat. Satu malaikat ni tuan-tuan banyak tangan ni. Jari dia ada 1000 jari, tangan dia ada 1000 tangan. Di setiap tangan tu ada jari. Jari dia ada 1000 lagi jari. Berapa jari malaikat kita pun tak tahu. Ribu-ribu, juta-juta jari kita. Gunakan jari itu untuk menuliskan titisan-titisan hujan yang turun ke bumi dari segi Nabi Adam, dimulai dari Adam sampailah kepada hari kiamat nanti. Titisan hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di darat, yang jatuh di sungai, yang jatuh di tasik, yang jatuh di padang, yang jatuh di ladang-ladang kurma, di ladang-ladang sawit, yang ladang-ladang getah, semuanya dicatat tuan-tuan. Apa dia kata? Ya Muhammad, ya Jibril, aku boleh catat semuanya itu. Tapi aku tak boleh catat punya banyaknya bilangan yang akan dikurniakan oleh Allah. Apa dia? Banyaknya pahala bila seorang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, disambutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia berselawat kata Nabi Muhammad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, pahala selawat ni hebat pahala selawat ni. Nantilah bila kita jumpa nanti, kita cerita tentang pahala selawat ni, tuan-tuan. Jadi pahala selawat ni, malaikat tak boleh kira, tuan-tuan. Pahala selawat ni. Hujan dia boleh kira, titis-titis hujan dia boleh kira, tapi selawat kepada Nabi dia tak boleh kira. Pahala ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam Telegram. Tuan-tuan, masuklah Telegram, tuan-tuan. Anak masuk, isteri masuk, adik masuk. Satu rumah, kalau ada 6 orang, 6 telefon, 6 masuk, tuan-tuan. Masuk dalam Telegram ni. Apa masalahnya? You did not need to pay even a single cent for that kind of service, tuan-tuan. Namanya Telegram, insyaAllah. Dan yang akhir, tuan-tuan, yang akhir sekali, kita mengharapkan insyaAllah, tuan-tuan, mari kita sama-sama. Saya sekarang ni, tuan-tuan, dalam YouTube pun ada. Selepas ini, tuan-tuan, dalam setengah jam selepas ini, tuan-tuan boleh dapat saksikan program ini dalam YouTube. Dalam Facebook memanglah, tuan-tuan, Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Dalam Instagram pun ada, YouTube ada, Instagram ada. Yang akhirnya dalam TikTok pun ada TikTok, tuan-tuan. TikTok ni baru saja, tuan-tuan. Baru sangat. Baru sehari 2 hari dia, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya akan berikan tiap hari nanti ada satu slot yang kita bagikan dalam TikTok. Tuan-tuan tengoklah. Slotnya namanya, tuan-tuan, Azam 1443 Hijriah. Azam 1443 H. H tu maknanya hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah tuan-tuan saksikanlah. 3 minit je, tuan-tuan. Dalam TikTok ni tak boleh lebih daripada 3 minit. The rule is for your presentation, you make it not more than 3 minutes. 3 minit saja, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan berjumpa dengan saya dalam TikTok tu, insyaAllah. Mulai hari ni. Hari ni pun dah ada, besok pun ada. Satu hari satu TikTok, satu hari satu TikTok, satu hari satu TikTok. InsyaAllah. Saya dah buat rakaman 10 rakaman. Maknanya dah 10 hari punya TikTok, tuan-tuan. Tajuknya apa? Tuan-tuan, tajuknya ialah Azam 1443 H. H itu ialah Hijriah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya harap sangatlah. Tuan-tuan, marilah kita bersama-sama. Ustaz tak muncul nampaknya. Ada masalah Ustaz ni agak-agaknya. Saya rasa ada masalah. Apapun tuan-tuan dan puan, Ustaz ni sangat ikhlas, sangat jujur, tuan-tuan. Semua Ustaz yang menyertai kami, tuan-tuan dan puan. Salah satu tapisannya, Ustaz ini tidak mengkedepankan bayaran. Itu dia salah satu. Yang kedua, daripada situlah kita ukurkan dia punya darjah keikhlasan, kejujuran ustaz-ustaz bersama dengan kita, tuan-tuan. Saya sangat-sangat gembira, berterima kasih, dan saya pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Setiap perkataan tu akan diganjari Allah. Setiap ayat yang diberinya menganjari Allah. Setiap ayat Quran yang dibacanya diganjari Allah. Setiap satu hadis yang disebutkannya diganjari Allah. Duduk sampai 1 jam setengah. Kadang-kadang 1 jam setengah, tuan-tuan, 1 jam setengah. Semuanya akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Sabah. Yayasan Sabah ni memang tak mampu, pasal kita ada projek besar kita, tuan-tuan. Semuanya concentration keuangannya untuk membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tak ada provision untuk membayar kawan-kawan, teman-teman saya, profesor, doktor, asatiza, ustaz dan ustazah yang menyertai kita. Sehingga ini tak ada satu orang pun menerima bayaran walau 1 sen, tuan-tuan. Yang inilah cantiknya program ini. Dan inilah yang menyebabkan program ini berterusan sampai kepada hari ini sudah masuk 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 non-stop. 1 tahun 8 bulan non-stop. Jadi para penonton yang mati sekalian, terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan. Kita berjumpa lagi malam ni. Jangan lupa malam ni, tuan-tuan. Siapa tetamu kita malam ni? Namanya Ayahanda Cik Tun. Apa dia Ayahanda Cik Tun ni? A special guy, very special guy. You cannot believe it, tuan-tuan. Dia akan menerangkan kehidupan dia. Dia akan menerangkan kehidupan dia. Macam mana dia hidup, tuan-tuan. Kemudian tu datang cahaya hidayah. Dan tuan-tuan, bila datang saya terus berhijrah. Dia berhijrah sekarang ni. Macam mana sekarang dia? Who is he currently? How he conduct himself? How he conduct his family? Inilah, tuan-tuan, malam ni kita nak dengar ceritanya, tuan-tuan. Cerita yang sangat-sangat menarik daripada tetamu kita malam ni. Nama dia Ayahanda Cik Tun. Yang akan diulas oleh Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia, seorang pakar psikologi, pakar kaunseling, tuan-tuan dan puan, yang bersama dengan saya. Saya ni tukang untuk, tuan-tuan, kata orang menyedut, disedut-sedut beberapa pembentangan yang dibuat nanti, saya akan sedut. Saya akan korek satu-satu, tuan-tuan, dan saya minta Dr. Azniza untuk mengulasnya malam ni, insyaAllah. Jangan lupa, tuan-tuan, 9.15 malam ni.
Besok pagi tuan-tuan, besok pagi hari Sabtu, besok pagi. Hari Sabtu pukul 7, Ustazah Cinta Maudah. Ustazah Cinta Maudah cerita tentang pendidikan anak-anak. Tengoklah tuan-tuan. Berpandukan antaranya kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis Ustaz Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan, kitab tebal, 2 jilid tuan-tuan. 1000 muka tuan-tuan, 1000 muka 2 jilid, tebal macam ni tuan-tuan, tebal macam ni. Masya-Allah. Itulah yang dibaca, itulah yang dihidangkan kepada tuan-tuan. Besok pukul 7 pagi. Malam besok tuan-tuan, malam besok insya-Allah malam besok kita bertemu dengan penampilan baru ada. Dr. Jihan tuan-tuan daripada Singapura tuan-tuan masya-Allah doktor yang berpengalaman, PhD yang berpengalaman. Sekarang masih berkhidmat dengan MOE, Ministry of Education Singapore, tuan-tuan dan puan. Pengalamannya begitu luas. Dia punya resume, 5 muka resume, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Bersama dengan Dr. Rahimi Muhammad Saad. Besok malam, bukan malam ni. Malam ni ayah anda Cik Tun. Besok malam, tuan-tuan. Profesor daripada Singapura ni, tuan-tuan dan puan. Bersama dengan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan tengoklah pukul 9.15 malam besok insya-Allah. Dan hari Ahad pagi berjumpa dengan Ustazah Syaurah dengan Imam Muda Hasan Adli. Allah, ini popular tuan-tuan. Untuk anak muda ni. Saya yang pagi tuan-tuan pukul 7 pagi hari Minggu tu memang konsentrasinya kepada anak muda tuan-tuan dan puan insya-Allah. Dan bersama dengan ibu dan ayahnya. Saksikan tuan-tuan. Dan malamnya Ustazah Nazirah Abu Bakar, popular tuan-tuan. I think of all the program which we present to you, she has got the most number of viewers. Orang yang follow dia antara yang paling ramai di antara program-program kita. Ustazah Nazirah Abu Bakar hari Ahad malam tuan-tuan. Hari Ahad malam pukul 9.15 insya-Allah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan. Teruskanlah tuan-tuan. Ajak anak tengok program ni. Tuan-tuan bukan nak kata apa tuan-tuan Bukan yang datang ni profesor, yang datang doktor, yang datang ni ustaz-ustaz, yang datang ni ustazah-ustazah, yang datang ni practitioners, yang datang ni orang yang beriman, yang datang ni orang yang bertakwa, yang datang ni orang yang berjaya mendidik anak, nak share dengan tuan-tuan. Takkanlah kita tak mau dengar tuan-tuan. Takkanlah kita tak mau ikuti program ini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya syorkan tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, pukul 7 pagi, 9.15 malam tuan-tuan dan puan, kita bersiaran. Tengoklah kita, tontonlah kita tuan-tuan puan insya-Allah. Cukup setakat itu. Jangan lupa tuan-tuan kita punya sijil wakaf tu jangan lupa, Telegram kita jangan lupa, webinar 2 jangan lupa. Tuan-tuan insya-Allah kita punya usrah keluarga jangan lupa. Ada masalah keluarga, call saya terus. Call. Tuan-tuan jangan via siapa-siapa, not through anybody, you just call me direct. The number is there in the screen, on the screen number dia. 019213 0147. Kita boleh discuss. Kita ada satu unit khas di Yayasan Sabah ini untuk membantu tuan-tuan. Free of charge tuan-tuan. Free of charge. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton hari ini TikTok tuan-tuan. TikTok kita. Tuan-tuan tonton TikTok Anjung Husnul Khatimah. TikTok Anjung Husnul Khatimah. Tontonlah tuan-tuan insya-Allah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Husnul Khatimah.